hapus dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Ini taukid menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapuskan dosa kita ataupun mengampunkan dosa kita. Manusia tidak ada hak. Kenapa sifat ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sifat ini tidak layak diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita tahu bahawa sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu makhluk yang sama dengan sifat Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Jadi kalau sifat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ini disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, hatta syafi'inya, malikinya, hambalinya dan hanafinya, Ibn Taymiyahnya, dan semua ulama-ulama salaf kita mengatakan bahawa ini boleh membawa kepada syirik tasbih. Syirik tasbih. Jadi syirik tasbih bukan syirik asghar. Syirik tasbih adalah syirik akbar. Syirik akbar menyebabkan pelakunya kalau dia tidak bertobat dikekalkan di dalam neraka. Jadi tuan-tuan, di antara kemungkaran yang terdapat kalau itu istilah mungkar diberikan kepada orang yang mengamalkan ini, sebagaimana tajuk kata kerja yang kita tulis, jadi inilah kemungkaran yang terdapat dalam berzanji. Jadi kalau kita katakan tadi orang-orang Nasrani kalau ingin menghapuskan dosanya, dia tidak istighfar kepada Allah, dia menemui ketua-ketua agamanya, pergi gereja, tebus dosa, ini tidak terdapat dalam ajaran Islam. Sesiapa yang mengatakan ada dalam Islam, ini tasyabuh dengan agama Yahudi atau Nasrani. Tasyabuh dengan agama Nasrani ada larangannya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah gurung tersebut. Jadi kalau kita meyakini dalam agama kita ada tasyabuh dengan Yahudi atau Nasrani, ditakuti akidah kita rosak seperti mana rosaknya akidah orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Jadi ini yang perlu kita beritahu kepada sahabat-sahabat kita yang mengamalkan berzanji. Ya. Kemudian tuan-tuan, banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengampunkan dosa kita. Dan memanglah kita dituntut oleh Al-Quran supaya sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba lihat di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengampunkan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min, Ghafiriz zamb wa qabilit taub, syadidul iqab, zid tawli la ilaha illahu, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Hanya dialah, yakni Allah, yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Hanya Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Yang mempunyai kurnia, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain dia, hanya kepadanya lah kami kembali, yakni semua makhluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kembali, tidak boleh kepada selainnya. Seterusnya tuan-tuan, di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampunkan dosa, ingat itu tuan-tuan, apabila kita mengatakan bahawa Rasulullah boleh menghapuskan dosa, ini perbuatan yang boleh membawa pada kesyirikan, kerana menjadikan sifat Allah ataupun diberikan sifat Allah kepada makhluk, ini tidak boleh. Dan kita sudah mempelajari ataupun akan mempelajari bagi sahabat-sahabat yang baru ini, di antara tauhid yang kita akan pelajari adalah tauhid asma' wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Nama Allah, sifat Allah jangan disamakan dengan nama dan sifat makhluk. Ya? Jadi siapa yang menyamakan, ini dinamakan syirik tasbih. Seterusnya dalam muka surat 4 terdapat ayat Quran yang melarang menjadikan orang-orang, siapapun orangnya, Nabi, Rasul, menjadikan mereka orang yang boleh mengampunkan dosa orang lain. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li zambika walil mu'minina walil mu'minat. Maka ketahuilah bahawasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah, cuba lihat, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kepada siapa sekarang kita disuruh? Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada makhluk. Inilah ayat yang mengharamkan perbuatan yang terdapat dalam berjanji ini. Assalamu alayka ya mahiyaz zunub. Ya, salam atasmu wahai yang penghapus dosa. Jadi kalimat ini haram.
Kalau kita laungkan setiap malam Jumaat ataupun di hari-hari Maulid, kerja apa ini? Ini kerja yang bertentangan dengan akidah. Jadi tuan-tuan, mungkin ada orang yang bertanya daripada mana Ustaz menterjemahkan kalimah ini. Terjemahnya di antaranya boleh lihat dalam kitab yang dikatakan Maulid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Barzanji Nadibai. Dan saya pernah janjikan kepada tuan-tuan akan bawa terjemahan ini, tetapi minta maaf kerana saya lupa. Jadi minggu depan insya-Allah tuan-tuan boleh miliki, dan kertas kerja ini tuan-tuan semak sendiri. Dan insya-Allah CD yang akan kita keluarkan, kita akan tonjolkan dan kita akan paparkan apa yang kita katakan dalam skrin TV melalui VCD yang akan kita terbitkan. Jadi terjemahannya saya ambil daripada kitab yang tuan-tuan lihat ini, yang mana kitab ini sebenarnya ditulis oleh Ustaz Zulkifli Mat Isa, dan ia dikeluarkan oleh perusahaan Batu Cave, ya, tapi ini disahkan oleh Jabatan Agama Selangor. Ini kitab boleh didapati di kedai-kedai buku, dan kitab inilah yang jadi rujukan kita untuk menterjemah. Sebab kalau saya sendiri menterjemah, mereka mengatakan ini terjemahan Rasul Dahri. Jadi kita ambil terjemahan ustaz mereka. Dan satu lagi kitab yang menjadi terjemahan yang juga diterjemahkan oleh ustaz-ustaz daripada kalangan yang mengamalkan berzanji. Nama kitabnya Berzanji Lengkap, dan penulisnya Muhammad Safwan Amrullah. Jadi dua kitab inilah yang jadi rujukan untuk kita menterjemah. Jadi kalau dua kitab ini dijadikan rujukan terjemah yang bukan ditulis oleh kita, ditulis oleh orang-orang yang mengamalkan berzanji, jadi mungkin insya-Allah tidak akan jadi pertikaian. Tidak akan dipertikaikan. Kita teruskan. Kemudian tuan-tuan, di sini terdapat satu ucapan, ya, daripada ulama, wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini hadis Rasulullah SAW sendiri kalau minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita minta pengampunan kepada Nabi Muhammad SAW? Lihat di muka surat 4. Tuan-tuan lihat di muka surat 4, ataupun saya baca teksnya. Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh setiap Muslim, baginda mengajarkan setiap yang beriman agar meminta keampunan segala dosa mereka kepada Allah, yakni kepada Allah Ta'ala, sebagaimana doa baginda. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan, cuba lihat sama-sama. Nabi Muhammad SAW yang